Ini tujuan kita, dan inilah sebabnya hari-hari kita selalu sebut. Bila kita serang mereka, pemimpin-pemimpin ini, mereka kata kita menyerang ulama. Kita tidak serang ulama, saudara. Kalau kita serang ulama, banyak ulama dalam Malaysia ni, termasuk mufti-mufti yang akan kita serang hari-hari. Kalau nak kata kita ni anti-Islam, hari-hari kita berserang banyak mufti-mufti, banyak ulama-ulama, tok-tok guru. Tapi kenapa kita sasarkan kepada orang tua ni? Sebab dia orang politik. Kita tak serang apa yang dia ajar. Kita tak pernah sebut pun, tanah petikai pun kitab-kitab yang dia ajar di masjid-masjid. Yang kita petikai adalah tindakan politik dia, yang menggunakan sentimen agama untuk mencapai kehendak dia. Itu yang kita lawan. Sebab kita bersifati dengan pengikut-pengikut yang tak tahu apa-apa ni. Ada orang tanya saya tentang status yang mati di Memali. Saya kata kalau ikut majlis fatwa di Kedah, dia tidak kata dia syahid. Majlis fatwa di Kedah tidak mengatakan itu syahid. Ya? Berlakunya kejadian Memali itu di Kedah, di Baling Kedah. Dan majlis fatwa Kedah kata bukan syahid. Itu adalah borah yang dipenderaka. Dan beberapa negeri juga menganggap itu bukan syahid. Tetapi bagi kita umat Islam, ya, kita bersimpati dengan waris. Kita bersimpati juga dengan yang terkorban di Memali. Kita masih berdoa agar Tuhan memberikan rahmat dan keampunan kepada mereka-mereka yang terkorban itu. Kita mengharapkan Tuhan memberikan keampunan dan rahmat kepada mereka. Dan kita mendoakan tempat yang baik bagi mereka. Sebab bagi kita, mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. Mereka dipergunakan oleh tuan-tuan guru mereka. Ya? Mereka dipergunakan oleh tuan-tuan guru mereka yang mengatakan, ayuh kamu kena berjuang lawan perlembagaan ini, perlembagaan Malaysia. Sebab apa? Sebab perlembagaan ini tauhid. Sebab perlembagaan ini kafir. Perlembagaan ini jahiliah. Kena lawan. Dan lawan itu adalah jihad. Dan kalau kamu mati kamu mati syahid. Ini yang diajar oleh tuan guru mereka. Maka kita anggap mereka ini jahil. Dalam keadaan bukan jahil agama, tapi jahil dari segi politik, yang tidak memahami apa yang tuan guru mereka sebut. Mereka pun berjuang. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dia. Ya, Allah turunkan rahmat dan tempatkan mereka di tempat-tempat orang-orang yang beriman. Ini harapan kita dan ini doa kita. Cuma kita jangan benarkan peristiwa ini berlaku sekali lagi. Jangan benarkan peristiwa ini berulang sekali lagi. Sebab itu, sekarang ini kita menentang puak-puak yang menunggang agama ini, saudara. Kita tidak mahu ada orang Melayu Islam yang terkorban kerana hasutan-hasutan penunggang-penunggang agama ini. Yang ketika mereka memerlukan kita, ya, apa yang kita lakukan betul bagi mereka. Ketika mereka memerlukan DAP, mereka angkat DAP setinggi-tingginya. Bahkan meletakkan hukum wajib menyokong calon DAP. Ketika mereka memerlukan DAP. Apabila mereka dah kuat, mereka rasa mereka dah gagah, ya, mereka tarik diri tidak bersama dengan DAP. Ketika itu mereka hentam DAP seolah-olah DAP ini lebih dahsyat daripada komunis. Maka keluarlah perkataan kafir harbi. Maka keluarlah perkataan DAP menyokong liberal. Maka keluarlah perkataan DAP menyokong LGBT dan sebagainya. Ya, apabila mereka tidak lagi bersama dengan DAP. Begitu juga ketika mereka bersama dengan Parti Keadilan. Ya, angkat Anwar Ibrahim setinggi-tingginya. Gunakan Anwar Ibrahim dalam program-program ceramah dia. Puluhan ribu hadir. Penuh kantong-kantong tabung-tabung Milo ketika itu. Ya, mengambil kesempatan ramainya yang hadir mengikuti ceramah Anwar Ibrahim. Inilah bakal Perdana Menteri kami. Sampai ada tuan guru mengeluarkan buku Kazaf, karang Kazaf untuk menafikan fitnah kepada Anwar Ibrahim. Hari ini buku yang dia karang itu dia dah campak ke tepi, dan mulut dia sendiri, ya, hari-hari mengeluarkan fitnah-fitnah yang bermain dengan fitnah peribadi terhadap Anwar Ibrahim. Di dalam parlimen jelas rakan mereka mendakwa Anwar Ibrahim dengan tuduhan-tuduhan Kazaf. Dijerit-jerit berulang kali. Di sebelah dia itu ada lebay. Yang dikatakan ulama. Semua tidak berani tegur. Walhal dia tahu dari segi Islam apa hukum dia. Kita mengatakan seorang itu liwat. Dia tahu dari segi Islam apa hukum dia. Tetapi lebay-lebay dia terkunci mulut mereka, saudara.
Mereka menjadi syaitan bisu. Sebab apa? Sebab yang buat kerja itu adalah rakan mereka. Bila rakan mereka, buatlah apa saja pun, mereka tidak mampu untuk melarang ataupun untuk mencegahnya. Buatlah apa pun. Yang non-Muslim di dalam parti mereka, dalam Dewan Himpunan Penyokong mereka, non-Muslim baca Al-Quran, tak baca terjemah Al-Quran, tidak ada masalah. Tetapi kalau DAP yang buat, bangun, Islam dihina, Islam diperlekehkan, kecoh saudara. Bila puak dia buat, tak apa. Kalau puak dia buat, cakaplah apa pun, ya, temeranglah apa pun. Katalah mimpi jumpa Nabi berkali-kali, bertakbir wala'on. Ya, yang mimpi jumpa Nabi berkali-kali tu, ya, India tu, sampai sekarang tak ada Islam lagi. Tapi wala'on bertakbir. Cuba kalau benda ni keluar daripada mulut pimpin DAP, tengok apa dia akan cakap. Tapi oleh kerana keluar daripada mulut orang-orang dia, maka ulama-ulama menjadi syaitan-syaitan bisu. Dalam parlimen, duk jerit, DAP, mana kenyataan kamu menentang Palestin, menentang Israel? Mana kenyataan resmi? Mana pendirian DAP? Ya, tentang perjuangan rakyat Palestin. Walaupun dijawab oleh Ling Goh Eng dalam parlimen, kami dah nyatakan sokongan, dalam kabinet kami bersetuju dengan kenyataan kerajaan, ya, untuk membela perjuangan Palestin. Kami bersetuju. Dalam parlimen pun kami bersetuju. Sebulat suara DAP bersetuju dengan langkah kerajaan mengecam tindakan Zionis Israel. Apa lagi kamu nak? Tidak, kami nak kenyataan rasmi. Tekan DAP sampai begitu sekali. Dia lupa gerakan pun tak pernah ada kenyataan rasmi. Gerakan pun tak buat. Sekurang-kurangnya DAP menyatakan sokongan dalam kabinet. Sekurang-kurangnya pemimpin DAP menyatakan sokongan dalam parlimen. Sekurang-kurangnya pemimpin DAP hadir sewaktu demonstrasi di Masjid Negara. Mereka hadir mewakili DAP. Tetapi gerakan tak ada, saudara. Tapi kenapa lepas ini tak mau tanya parti dia gerakan? Dia tanya pada DAP. Sebab nak menanamkan sentimen kepada orang Melayu supaya mereka benci kepada DAP. Tengok, DAP tak sokong pun kita. Tak bersama dengan kita. Tak bersolidariti pun dengan kita. Tentang Palestin. Orang pun lupa tentang parti gerakan di dalam Perikatan Nasional. Kalau kita tengok dah himpunan bersama dengan PMX di Axiata Hotel, Dewan tu kan, dalam himpunan Palestin, pemimpin DAP bukan saja menyokong, bahkan dia berucap di atas pentas. Dia berucap di atas pentas, saudara, menyatakan sokongan dia. Bahkan dia berkempen kepada rakyat Malaysia supaya beli barangan-barangan yang dikeluarkan oleh rakyat Palestin. Jangan kita boikot saja barangan daripada Israel, tetapi kita kena beli barangan-barangan daripada Palestin. Dan dia mengatakan dia sendiri bertahun dulu pun dia selalu membeli barangan-barangan yang dikeluarkan oleh orang-orang Palestin. Ini pimpin DAP. Ada kita dengar pimpin gerakan cakap macam itu? Bersolidariti dan berucap seperti itu? Tak ada, saudara. Tetapi kenapa pimpin PAS terus-menerus menekan DAP dengan isu ini? Sebab dia nak mainkan sentimen agama supaya orang Melayu benci dan terus membenci DAP, seolah DAP ini adalah anti-Islam. Itu saja peranan mereka. Itu saja yang mereka mahu. Mereka tidak pernah mempertikaikan kenyataan parti gerakan di dalam Perikatan Nasional. Walaupun gerakan pernah membantah tentang pengajaran hadis 40 yang diperkenalkan oleh PMX kita. Banyak pertikaian daripada gerakan, termasuk menentang hudud dan sebagainya, mereka tidak pernah persoalkan. Sebab dah jadi kawan mereka. Cuba kalau gerakan keluar, nak tengok. Cuba gerakan keluar daripada Perikatan Nasional, kemudian gerakan bersama dalam kajian paduan. Macam-macam dia akan kata pada gerakan. Ini yang kita nak bagi tahu kepada walaun-walaun di luar sana. Ini kita nak bagi tahu kepada orang yang di atas pagar tentang kenapa kita menentang habis-habisan parti PAS ini. Kita menentang parti PAS bukan kerana kita menentang agama. Kita menentang parti PAS adalah kerana politik mereka yang menunggang agama untuk kepentingan mereka semata-mata. Apabila mereka ada kuasa, mereka tak mampu lakukan apa satu pun tentang perkembangan Islam di dalam negara ini. Cuba sebut satu apa program dia.
Cuba sebut satu apa program yang dia buat selama 33 bulan tentang syiar Islam. Jangan ceritalah pasal hudud. Hudud ni memang tak ada, bohong aja dia nak buat. Memang dia takkan buat. RU 355 itu pun yang paling mudah itu pun dia tak buat dalam 33 bulan. Alasan Haji Hadi tak dapat buat sebab kerengga banyak. Kamu nak berjihad, kamu nak mati syahid, dengan kerengga pun kamu tak boleh hadapi. Sembang nak berjuang di Palestin, sembang nak menjadi orang berada di belasan hadapan, bertembung dengan Zionis Israel, nak mati syahid, dengan kerengga pun jadi masalah bagi kamu. Yang sebenarnya tidak ada kerengga yang mengganggu suatu mereka jadi kerajaan. Ya, kalau ada pun kerengga, adalah di kalangan kamu sendiri. Bukti dia apa? Bukti dia Muhyiddin Cirit tu, Din Cirit itu jatuh, ya, sebagai Perdana Menteri selama 17 bulan dia jadi Perdana Menteri. Jatuh bukan kerana Patah Harapan. Din Cirit jatuh bukan kerana keadilan. Din Cirit jatuh bukan kerana DAP ataupun amanah. Tapi Din Cirit jatuh adalah kerana dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin kamu dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Di situlah Allah membalas, ya, orang khianat ini akhirnya akan dikhianati. Belajar daripada itu. Belajar, jadikan pengajaran. Jangan sesekali kita khianat kawan kita. Kawan yang sama-sama bekerja kuat, ya, untuk mencapai kemenangan dalam pilihan raya. Sama-sama keluarkan tenaga, wang ringgit, titik peluh dan darah dan air mata, ya, untuk kita dapat menjadi kerajaan. Tetapi tergamak kamu mengkhianati rakan-rakan kamu. Percayalah saudara, bersatu dalam Perikatan Nasional ini pun takkan lama. Sekarang kita nampak dah bibit-bibit bahawa bersatu akan hancur dalam Perikatan Nasional. Orang dah tak sebut lagi pasal Din Cirit bakal Perdana Menteri. Orang dah tak sebut. Sebab bagi PAS, tidak ada gunanya lagi mengangkat Din Cirit. Tidak ada guna lagi nak sebut tentang Din Cirit. Sebab Presiden Parti Bersatu itu, ya, di dalam partinya sendiri pun dia tidak boleh kawal. 5 ahli parlimen Bersatu mengalih sokongan kepada PMX. Satu tamparan paling hebat yang diterima oleh Din Cirit. Sebab itu Parti PAS menyebut tentang Dr. Sam sebagai bakal Perdana Menteri mereka. Terpulang kepada parti. Dalam politik ini, kalau parti nak mengangkat mana-mana pun di kalangan mereka nak jadi Perdana Menteri, itu hak mereka. Tak boleh kita pertikaikan. Kalau PAS mengatakan Samsuri itu adalah bakal Perdana Menteri yang ke-11, kita takkan pertikaikan yang itu. Kita takkan berbalah dari segi itu. Tetapi bagi ahli parti, mereka akan berfikir, yang ada otak akan berfikir dengan matang. Kalau betul Dr. Sam itu mempunyai kelayakan dan kebolehan untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, beliau harus diangkat terlebih dahulu mengetuai parti PAS itu sendiri. Jangan cerita pasal menjadi Perdana Menteri. Pemimpin negara kena diuji, kena dilihat bagaimana dia memimpin parti. Dan kena angkat Dr. Sam itu sebagai paling-paling tidak pun timbalan Presiden parti. Tetapi kalau Dr. Sam itu bukan Presiden, bukan timbalan dan bukan orang yang tertinggi, ya, dalam parti, maka tidak ada logiknya kita nak kata dia adalah bakal Perdana Menteri. Bukan saya kata tak boleh, ya. Ketua cawangan PAS pun boleh diangkat sebagai Perdana Menteri kalau nak. Apatah lagi kalau kita beranganlah sesiapa pun. Kita nak letak nama Mokhtar Senik sebagai bakal Perdana Menteri pun boleh, tak jadi masalah, ya. Tetapi bagi orang berakal, dia akan berfikiran bahawa sebelum kamu nak kata dia Perdana Menteri, kamu kena letak dia dalam kepimpinan parti terlebih dahulu. Paling-paling tidak pun sebagai ketua pembangkang. Kalau kita lihat sejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebelum dia dinobatkan sebagai, ya, bakal Perdana Menteri, dia duduk di mana? Dia duduk di dalam saf kepimpinan parti. Dia mengetuai parti keadilan. Daripada ketua umum keadilan menjadi presiden keadilan, dia mengetuai parti. Kemudian dia menjadi ketua pembangkang. Sebab itu kita konsisten, kita tak pernah berubah. Bila orang tanya kita siapa bakal Perdana Menteri kamu kalau kamu nak pilihan raya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sebut. DAP pun sebut nama yang sama, Amanah pun sebut nama yang sama. Kita konsisten tentang satu calon saja.
Tetapi hari ini kalau saudara tanya dalam PN, siapa bakal Perdana Menteri kamu? Kalau kamu tanya bersatu, dia kata Muhyiddin. Kalau tanya PAS, ada yang kata Haji Hadi, ada yang kata Dr. Sam. Kalau tanya pelawan di Kedah, mereka kata Sanusi layak jadi Perdana Menteri. Jadi ramai sebenarnya di kalangan mereka, ya, yang boleh mereka namakan sebagai Perdana Menteri. Tetapi penyokong-penyokong yang cerdik akan menilai. Ya. Sekurang-kurangnya kalau nak yakinkan kami sekalipun, ya, ada asas dia. Ada asas dia. Letaklah Samsuri itu sebagai saf ketua dalam parti, sebagai orang yang memimpin parti, ataupun di parlimen sebagai ketua pembangkang. Tetapi hari ini dalam PN, Presiden PAS itu Haji Hadi. Ya, timbalan Presiden PAS itu Tuan Toman. Presiden Bersatu itu Muhyiddin. Ya? Timbalan dia Peja. Ya? Perikatan Nasional pula diketuai oleh Muhyiddin. Ketua Pembangkang Si Mejah Dormat. Jadi mana satu ni yang kamu nak tonjolkan sebagai calon Perdana Menteri yang ke-11? Jadi di sini kita boleh fikir bahawa Dr. Sam disebut sebagai calon Perdana Menteri 11 itu hanya semata-mata untuk digunakan dalam kempen pilihan raya di Kemaman. Itu saja. Itu saja. Orang Kemaman yang tidak berfikir panjang, dia akan kata apa? Kita kena bagi Dr. Sam menang. Sebab bukan senang, ya, nak dapat ahli parlimen yang akan menjadi Perdana Menteri. Itulah angan-angan mereka dan itulah kepercayaan mereka. Amat malanglah, ya, kalau orang yang berfikiran sedemikian. Kerana yang untungnya akhirnya adalah orang-orang politik, ya, yang menjalankan propaganda supaya penyokong, ya, percaya kepada diri dia dan dia boleh mendapat apa yang diinginkan. Dia menteri besar, ya, dia adun, dia ahli parlimen. Lepas ini kita tengok dekat parlimen, apakah prestasinya, ya, hebat, yang boleh setidak-tidaknya kalau tak sama dengan Datuk Seri Ibrahim pun, setidak-tidaknya bawah sikit pada Datuk Seri Ibrahim. Kita akan lihat lepas ini. Mungkin ada juga lawan-lawan yang terlalu yakin, ya, bukannya Samsuri nak jadi ketua pembangkang, ya, seminggu 2 minggu ni dia akan sumpah jawatan Perdana Menteri. Mungkin ada orang yang fikir macam tu, ya. Betapa tingginya harapan mereka. Oleh kerana tingginya harapan mereka itu, maka dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Sebab dia tahu dalam PAS ini banyak orang yang walak, ya, walak, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami juga taat. Takatlah apa pun kami akan undi. Bahkan dalam kempen di Kemaman baru ni, ya, terlalu egonya mereka. Mereka kata apa? Ya, di Kemaman ini letak botol air pun PAS boleh menang. Hebat mereka, saudara. Ya, hebat mereka. Itulah keegoan yang menghancurkan kerajaan Perikatan Nasional dulu. Ya, sebab ego, bongkak dan sombonglah yang menghancurkan kerajaan mereka. Mereka tidak pernah belajar, mereka tidak pernah insaf, ya, dan muhasabah diri apa yang telah mereka lakukan. Ya, tentang apakah pandangan anda tentang teori yang menyatakan bahawa Barisan Nasional harus keluar daripada bekerjasama dengan Perikatan Harapan demi untuk mengangkat Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Mungkin anda ada pandangan, ya, yang berbeza dengan saya, anda boleh kongsikan. Ya, saya berikan laluan sepenuhnya kepada anda. Ya.